Hai, salam sejahtera semua. Hari ini kami akan membentangkan isu dan cara pengendalian isu yang berlaku di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa PPIB di Universiti Malaysia Sabah, US. Sesi temu bual ini telah dilakukan pada 16 Disember 2022 bersama dengan hari Jumaat, dan sesi temu bual ini telah dilakukan dari jam 10 pagi sehingga ke 11 pagi di PPIB US. Sesi temu bual ini dianggotai oleh 5 orang pelajar yang tidak berasal sendiri, iaitu Nurul Tinggi, Nom Liliana Stewart, Nur Isabella Farah binti Rosli, Claudia Pusak Sultan, dan Vera Rizal Saki. Temu bual ini telah dilakukan bersama dengan Dr. A, bukan nama sebenar, iaitu seorang pensyarah Universiti Malaysia Sabah di PPIB, dan beliau telah berkecimpung dalam dunia pendidikan ini selama lebih kurang 10 tahun, dan mengikuti persetujuan bersama kami bersetuju agar tidak menedahkan identiti beliau. Jadi di sini akan mengelar beliau dengan gelaran Dr. A, dan persoalan bagi temu bual kami pada kali ini ialah untuk menapasti mengenai isu yang berlaku di PPIB dan bagaimana menanganinya. Seterusnya kita pergi ke isu yang hadapi di PPIB. Seterusnya kita pergi ke isu yang berlaku dalam sebuah organisasi. Seperti kita sudah maklum, isu di tempat kerja bukanlah suatu perkara yang asing lagi untuk kita dengar. Hal ini kerana setiap orang pasti tahu, terutama pekerja di tempat kerja, tahu siapa yang patut dipersalahkan dan apa punca pada masalah tersebut. Dan semasa menjalankan sesi temu bual ini, kami mendapati beberapa isu yang dihadapi oleh para pensyarah di PPIB US, terutamanya Dr. A. Dan isu pertama yang kami dapat kena pasti ialah perubahan iklim ataupun suasana kerja. Perubahan iklim atau suasana kerja ini menjadi tekanan yang sangat hebat kepada Dr. A sebab beliau perlu beradaptasi dan menyesuaikan diri serta cepat memahami keadaan sekeliling agar beliau dapat membuat kerja atau menjalankan tugas yang diberikan dengan baik. Isu kedua yang dihadapi oleh Dr. A pula ialah perubahan skop kerja. Perubahan skop kerja yang lain daripada skop kerja sebelum ini menyebabkan Dr. A dan pensyarah lain terkejar-kejar untuk menghasilkan kerja yang berkualiti dan mencapai standard yang diingini oleh pihak atasan. Dan hal ini telah menambahkan komitmen yang ada pada para pensyarah kerana mereka bukan sahaja perlu membuat kerja sendiri, malah mereka perlu fokus terhadap para pelajar, dan ini telah memberi kesan kepada persekitaran organisasi dan para pensyarah sendiri. Sekian. Saya, Nur Isabella Farah binti Rosli, akan membentangkan isu ketiga yang berlaku di PPIB UMS, iaitu tekanan di tempat kerja, pihak lembaga kerja. Saya, Nur Isabella Farah binti Rosli, akan membentangkan isu ketiga yang berlaku di PPIB UMS, iaitu tekanan di tempat kerja. Tekanan yang dihadapi oleh para pensyarah ini disebabkan oleh pihak lembaga U yang menginginkan kedudukan universiti yang tinggi dan hasil yang berkualiti tanpa menitik beratkan emosi dan mental para pensyarah. Ini juga menyebabkan ada para pensyarah yang berhenti kerja serta ada yang memerlukan rawatan kesehatan mental disebabkan tekanan kerja yang tinggi dan sukar untuk ditangani oleh para pensyarah. Seterusnya, isu yang keempat adalah struktur kerja yang kurang jelas. Para pensyarah bekerja tanpa ada struktur kerja yang jelas menyebabkan berlaku beberapa masalah, dan ada juga pihak atasan menunding jari kepada para pensyarah apabila kerja yang mereka lakukan kurang memuaskan. Selain itu, isu yang berlaku ada juga segelintir pensyarah yang bersikap menghapu pihak atasan dengan memburukkan rakan sekerja. Ini memberi kesan yang buruk terhadap hubungan sesama para pensyarah. Ini terjadi kerana tiada panduan kerja yang jelas terhadap perubahan skop kerja. Oleh itu, para pensyarah perlu memahami
perlu memahami skop kerja yang baru dengan sendiri. Ini bermaksud tiada struktur kerja menyebabkan para pensyarah berhadapan dengan masalah sukar untuk menyelesaikan masalah mereka. Kerja mereka, apabila kerja mereka tu kurang berkualiti, mereka akan dimarah oleh pihak atasan tanpa mengambil tahu sebab utama isu itu terjadi. Itu maksudnya struktur kerja yang tidak jelas. Akhir sekali, isu yang dapat dikenal pasti melalui temu bual yang dijalankan adalah indeks kegembiraan para pensyarah semakin menurun setiap tahun. Melalui fakta ini masih juga tiada penambahbaikan oleh pihak atasan atas ini terjadi kerana beban kerja yang ditanggung oleh para pensyarah. Para pensyarah terkejar-kejar dalam menyiapkan kerja dan juga dalam masa yang sama perlu mengajar pelajar. Sering terjadi di mana para pensyarah terpaksa membatalkan kelas kerana perlu menyelesaikan urusan kerja mereka. Menurut Dr. situasi ini amat menyedihkan beliau kerana kurangnya tumpuan para pensyarah terhadap para pelajar. Ini kerana Dr. beranggapan bahawa perkembangan para pelajar adalah perkara yang perlu diutamakan agar para pelajar dapat meningkatkan nilai akademik dan kemahiran mereka. Ini maksud apabila indeks kegembiraan para pensyarah menurun, tekanan kerja pula makin meningkat, tumpuan dalam mengajar para pelajar juga berkurang. Itu menyebabkan kurangnya tumpuan kepada para pelajar dan pensyarah hanya memikirkan kerja mereka semata-mata, dan ada juga terjadi di mana para pensyarah tu terpaksa membatalkan kerja mereka hanya semata-mata untuk mengejarkan deadline kerja mereka. Dan para pelajar pula terumbang-ambing dengan pelajaran mereka kerana kesibukan para pensyarah, dan terpaksa ditanggung pula oleh pelajar apabila pensyarah seringkali membatalkan kelas dan mereka perlu berusaha, dan para pelajar perlu berusaha sendiri untuk catch up dorang punya silibus pembelajaran. Dan itu keadaan situasi ini menyebabkan Dr. berfikir ia amat menyedihkan lah. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Claudia Busak Sultan bernomor metrik BP 20110089. Saya akan membincangkan langkah-langkah bagi menangani isu yang berlaku di PPIB UMS. Seperti yang dimaklumkan oleh Dr. isu tekanan dalam kalangan pensyarah di PPIB UMS adalah sangat serius, seperti mana yang kita tahu bahwa tekanan ataupun stres ini ianya mampu menyebabkan impak yang sangat ketara kepada individu pekerja, baik dari aspek fizikal, tingkah laku, dan psikologikal. Dan ini akan menyebabkan terganggunya produktiviti pekerjaan dan prestasi sesebuah organisasi tersebut. Menurut Datuk Aziz Muda yang merupakan bekas Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, beliau ada menjelaskan dalam sidang media pada tahun 2019 bahawa terdapat sekitar 2,000 penjawat awam bersara setahun lebih awal, dan lebih 30% dalam kalangan penjawat awam dilaporkan mengalami tekanan di tempat kerja. Oleh itu, salah satu langkah yang boleh diambil bagi menangani isu tekanan ini adalah dengan membina satu unit counseling industri khas hanya bagi pensyarah-pensyarah di PPIB UMS. Dan untuk pengetahuan, Dr. juga ada menyentuh bahawa terdapat juga disediakan bantuan counseling di UMS, tapi ianya hanyalah berbentuk umum dan bukannya counseling khas bagi pensyarah-pensyarah di PPIB. Oleh itu, satu langkah yang boleh diambil ialah membina satu unit counseling industri khas hanya bagi pensyarah-pensyarah di PPIB. Kenapa saya nyatakan demikian adalah kerana dalam sesebuah organisasi, kaunseling sangat berkait rapat dalam bahagian pengurusan sumber manusia yang sangat signifikan, yaitu dalam aspek kesejahteraan dan pembangunan pekerja yang dilihat secara keseluruhan ataupun holistik. Dan kesihatan mental para pensyarah di PPIB sepatutnya tidak dipandang serong dan harus diutamakan, dan ini juga akan mempengaruhi persekitaran pekerjaan yang lebih selesa, sihat, dan harmoni.
Unit konseling khas ini semestinya akan memberikan perkhidmatan untuk membantu para pensyarah mengatasi isu-isu yang dihadapi seperti yang telah dikongsikan oleh Dr. E. Contohnya tekanan desakan dari pihak atasan, masalah pribadi seperti masalah ekonomi, keregangan ataupun kemerosotan hubungan antara pensyarah di mana adanya isu sering dipandang rendah oleh pensyarah yang lain. Dan isu-isu inilah yang telah menyebabkan wujudnya ketidakseimbangan emosi dan indeks kegembiraan dalam kalangan pensyarah merosot. Dan yang membawa kepada tingginya isu tekanan di tempat kerja. Dengan wujudnya unit counseling khas bagi para pensyarah di PPIB, ini pastinya akan mendatangkan lebih banyak hasil positif daripada para pensyarah di PPIB, yaitu dari aspek peningkatan productivity, masalah tekanan dapat dihadapi, juga membantu dalam menangani masalah pribadi pensyarah itu sendiri, serta meningkatkan keyakinan dan kegembiraan dalam kalangan pensyarah. Selain itu, langkah yang boleh diambil ialah pihak atasan ataupun pihak lembaga universiti menggalakkan ketulusan, empati, dan komunikasi terhadap para pensyarah. Komunikasi, empati, dan ketulusan sesama kaki tangan organisasi boleh dipahamkan sebagai satu ukuran penting dalam jiwa budaya organisasi yang sehat. Dan sepanjang temu bual bersama Dr. E, beliau sering menyentuh berkenaan pentingnya empati yang harus ditanam dalam diri setiap kaki tangan di UMS. Dan adalah menjadi kewajiban pihak pemimpin ataupun pihak atasan dalam sebuah organisasi untuk melindungi keselamatan, kebajikan, dan kesehatan pekerja yang mungkin terjejas akibat daripada aktiviti pekerjaan kaki tangan mereka. Dan pihak lembaga universiti mestilah bersedia untuk menaruhkan lebih banyak idea dalam usaha menangani isu-isu yang wujud dan lebih peka terhadap isu yang dihadapi oleh pensyarah di PPIB UMS. Contohnya, pihak lembaga universiti boleh memberi ruang kepada para pensyarah untuk berkongsi cadangan ataupun keluhan yang dihadapi sepanjang proses pekerjaan mereka. Dan kita harus tahu bahwa apabila pensyarah mengalami krisis, ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi, empati, dan ketulusan dalam organisasi untuk bersama-sama menangani masalah yang wujud tanpa hanya memikirkan prestasi semata-mata. Dan ini secara tidak langsung akan meningkatkan budaya tempat kerja yang lebih kondusif dan harmoni dan membawa kepada kerjasama, bimbingan, dan inspirasi yang lebih besar. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Halo, nama saya Nomi Lili Anak Stewart, memegang nomor metrik BP2011 31 dan di dalam kajian kami maupun di dalam temu bual kami bersama dengan Dr. E, kami mengesan bahawa terdapat 4 model yang digunakan di dalam organisasi Dr. E dan saya akan membentangkan 2 model, yaitu model berasaskan dalaman dan juga model terapi singkat. Pertama, model berasaskan dalaman merupakan sebuah model yang disediakan oleh kaunselor maupun pihak pekerja itu sendiri di dalam organisasi. Model berasaskan dalaman ini juga dikenali sebagai in-house services. Menurut Hamdan 2009, pekerja yang mempunyai kemahiran dalam mengendalikan program rundingan, latihan dan sokongan dan juga menjalankan perkhidmatan kepada pekerja yang memerlukan dorongan di dalam organisasi adalah merupakan sebuah model yang dipanggil sebagai model berasaskan dalaman. Berdasarkan daripada temu bual kami bersama dengan Dr. E, Dr. E menyatakan bahawa terdapat bantuan kaunseling yang disediakan oleh pihak organisasi beliau untuk para pekerja dan juga dapat membantu sekiranya mereka mempunyai masalah yang ingin dirujuk. Dr. E juga mendapatkan bantuan dan dorongan dan sokongan juga daripada rakan-rakannya yang berlatar belakangkan psikologi bagi mendapatkan bimbingan terhadap isu yang dihadapi oleh Dr. E. Yang kedua, model terapi singkat. Model terapi singkat merupakan model yang bersifat ringkas dan juga berjangka pendek. Model ini menumpukan terhadap penyelesaian masalah yang tidak berasaskan teori kaunseling. Di dalam sesi temu bual yang kami jalankan bersama dengan Dr. E menggunakan model terapi singkat dengan menyertai kegiatan akademik di luar yang dapat membantu beliau untuk mengadaptasi diri di dalam perubahan iklim yang berlaku di dalam organisasi beliau.
Ringkasnya, Dr. E mengaplikasikan terapi model singkat ini terhadap diri beliau sendiri dengan cara menimba ilmu, belajar daripada persekitaran sekeliling, berkongsi pendapat sesama rakan sekerja, menyampaikan ilmu kepada orang lain, ilmu yang berguna dan yang dapat membantu orang lain, dan juga beliau menerbitkan jurnal di mana menerbitkan jurnal tersebut merupakan salah satu minat beliau. Sekian itu sahaja pembentangan saya dan seterusnya saya akan berikan pembentangan kepada pembentang berikutnya. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah model perubahan organisasi. Model perubahan organisasi dalam perkhidmatan konseling dalam sebuah organisasi ini bertujuan untuk mengubah budaya kerana ia memperkenalkan cara lain untuk bekerja dengan orang lain, perspektif lain untuk melihat bagaimana orang berhubung dengan organisasi di antara satu sama yang lain. Justru itu dalam berlaku perubahan yang mengejut ataupun perubahan yang berlaku secara drastik, ramai di antara pekerja yang tidak bersedia untuk mengikuti perubahan tersebut sehingga menyebabkan setengah pekerja daripada organisasi merasa kurang puas, tidak semangat untuk bekerja dan memiliki masalah disiplin. Antara faktor yang menyebabkan suatu perubahan dalam organisasi ini berlaku adalah campur tangan politik. Seperti yang diterangkan oleh Dr. A, perubahan yang paling ketara berlaku apabila segala sistem dalam organisasi digubal sejak tahun 2018. Sesuatu sistem yang bersesuaian dan mesra pengguna yang mana pekerja dalam organisasi Dr. A ketika itu bekerja dalam keadaan yang harmoni, aman dan menunjukkan kesedaran yang positif. Seterusnya, organisasi yang mementingkan Key Performance Indicator (KPI). Umum mengetahui juga bahawa KPI adalah satu perkara yang mana bertujuan untuk mengukur pencapaian ataupun output daripada organisasi tersebut. KPI yang memberi impak yang positif apabila organisasi mampu mencapai matlamat tanpa menyebabkan pekerja organisasi tersebut tertekan. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. A, pengaruh KPI ini menyebabkan ramai daripada pekerja harus bersaing antara mereka. Tekanan yang diberikan oleh organisasi menyebabkan mereka terpaksa berbuat demikian. Dalam kata lain, jika seseorang pekerja mampu untuk mencapai apa yang diinginkan, maka pekerja tersebut berhak untuk meminta peningkatan gaji dan pangkat dalam organisasi tersebut. Selain itu, model orientasi kaunseling. Menurut Manso 1998, setiap organisasi yang berada dalam organisasi kerajaan ataupun swasta perlu disediakan perkhidmatan kaunseling kerana fungsi dan peranan kaunseling tidak boleh dinafikan dan ianya sangat berguna dalam sebuah organisasi. Umum mengetahui juga bahawa pekerja yang bekerja dalam sebuah organisasi ini akan berhadapan dengan masalah stres, hubungan dengan majikan yang kurang baik dan prestasi pekerja yang merosot. Perkhidmatan kaunseling dalam sebuah organisasi ini adalah bertujuan untuk merawat, mendiagnosis masalah pekerja, membantu pekerja berfikir dengan lebih matang dan tidak dikuasai oleh emosi, memberi nasihat dan mencapai matlamat yang dipersetujui oleh klien dan juga konselor. Seperti yang diperjelaskan oleh Dr. A ketika menemu bual beliau, menyatakan bahawa dalam organisasinya tersebut memang ada menyediakan perkhidmatan kaunseling, namun sebagai seorang pekerja, mereka berasa bahawa kesihatan mental mereka masih dalam keadaan yang baik dan masih boleh dikawal. Dr. A juga menjelaskan bahawa pemimpin organisasi mengetahui bahawa pekerja-pekerja bawahannya memiliki masalah berkaitan stres dan penurunan prestasi, tetapi tidak ada tindakan lebih lanjut berkaitan perkara tersebut. Ketika menemu bual Dr. A juga dapat dilihat daripada raut wajahnya yang kurang ceria dan penuh dengan tekanan. Soalan-soalan yang diberikan juga dijawab dengan begitu jelas dan panjang olehnya. Dapat disimpulkan juga bahawa Dr. A sebenarnya juga memang mengalami stres dan masalah berkaitan dengan organisasi, sehingga daripada gambaran luaran Dr. A seumpama memerlukan seseorang untuk beliau meluahkan apa yang dirasakan ketika berada dalam organisasi tempat beliau bekerja kini. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, berbagai isu yang dihadapi dalam sebuah organisasi termasuklah di PPIB UMS sendiri dan terdapat juga tindakan yang diambil untuk menangani isu yang ada pada masa kini, sebelum ini dan mungkin pada masa yang akan datang. Dan di sini kita dapat lihat dengan jelas berapa pentingnya kaunseling dalam sebuah organisasi ini kerana
Dengan adanya kaunseling dalam sebuah organisasi ataupun pihak pengurusan dapat memastikan kebajikan pekerja dapat dipenuhi dan terjaga. Sekian itu saja daripada kami.